Apakah kesatuan sekerja? Kesatuan sekerja secara umumnya dapat didefinisikan maupun ditakrifkan sebagai satu organisasi yang telah diwujudkan oleh para pekerja yang dilakukan secara kolektif untuk melindungi integratif perdagangan, memperoleh kadar upah maupun gaji yang lebih baik kepada pekerja, meningkatkan standard keselamatan pekerja serta matlamat untuk mendapatkan manfaat terutamanya dari segi kesihatan, cuti, persaran daripada pihak majikan mereka. Oleh itu, menerusi kesatuan ini, para pekerja akan mendapat peluang untuk membuat rundingan berkaitan tentang perjanjian kerja buruh bersama majikan mereka. Dalam hal ini, kumpulan yang memihak kepada pekerja akan bertindak untuk sentiasa dapat mengekalkan maupun meningkatkan keadaan tempat bekerja mereka ke arah yang lebih baik. Maka dari itu, perundingan yang biasanya akan diajukan kepada majikan mereka antaranya adalah seperti perundingan tentang kadar upah maupun gaji mereka, iaitu gaji pekerja, faedah bekerja, kaedah membuat aduan, peraturan bekerja, kenaikan pangkat, pemecatan pekerja, serta dasar-dasar dan keselamatan tempat bekerja. Salam sejahtera, saya Muhammad Nizam Firdaus bin Abdullah, BA 2016087 akan mengutarakan definisi Kesatuan Sekerja. Kesatuan Sekerja merupakan sebuah organisasi yang tidak memfokuskan matlamatnya dalam mengaut keuntungan, tetapi sebaliknya merupakan sebuah organisasi yang bermatlamat tinggi untuk memperjuangkan ekonomi pekerja atau berunding dalam isu perburuhan yang menjadi satu isu yang hangat di dalam dunia pekerjaan. Kesatuan Sekerja juga berperanan sebagai salah satu institusi dalam mengimbangi kuasa pihak majikan dan kuasa pihak pemerintah. Peranan tersebut dikatakan sebagai penting dalam menentukan matlamat organisasi tersebut dan akan mempengaruhi pergerakan mereka. Selain itu, terdapat juga beberapa faktor lain yang menunjukkan matlamat pergerakan Kesatuan Sekerja, yaitu seperti ekonomi, sikap dan juga dasar majikan. Dasar perburuhan juga yang dibuat oleh pemerintah mendorong pergerakan sebuah kesatuan sekerja tersebut berubah-ubah. Oleh itu, kesatuan sekerja dapat kita simpulkan ianya adalah sebagai salah satu pengantara bagi golongan pekerja serta buruh-buruh yang bekerja di dunia, khususnya di Malaysia. Kesatuan Sekerja yang bertindak sebagai pusat bagi golongan pekerja untuk menyuarakan ketidakpuashatian mereka terhadap majikan mereka. Majikan yang mementingkan keuntungan bagi organisasi mereka akan mudah untuk mengeksploitasi hak-hak pekerja di dalam sebuah organisasi tersebut. Justru itu, inilah salah satu fungsi ataupun peranan Kesatuan Sekerja yang dapat kita lihat dalam dunia pekerjaan. Sekian, terima kasih. Seterusnya kita beralih kepada mengapakah Kesatuan Sekerja diwujudkan. Kesatuan Sekerja ditubuhkan di Malaysia disebabkan oleh beberapa perkara. Salah satunya agar dapat mewujudkan saluran perhubungan di antara majikan dan pekerja. Contohnya, tempat bagi menyatakan aduan tentang majikan. Selain itu, kesatuan juga bertanggung jawab menjaga kebajikan dan faedah anggota-anggota Kesatuan Sekerja seperti memberikan peluang meningkatkan kemahiran pekerja serta gaji yang berpatutan dan mewakili anggota Kesatuan Sekerja dalam pertikaian perusahaan. Di samping itu, Kesatuan Sekerja juga bertanggung jawab dalam memastikan Kesatuan Sekerja bergerak mengikut kehendak undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan mengikut akta-akta yang dikuatkuasakan, seperti bertanggung jawab untuk tidak memulakan, menggalakkan,
atau menganjurkan apa-apa, mogok, atau tindakan perusahaan dalam bentuk yang lain tanpa mendapat persetujuan terdahulu melalui undian rahasia sekurang-kurangnya 2/3 daripada ahlinya yang berhak mengundi. Kesatuan Sekerja juga bertanggung jawab dalam menguruskan keuangan dan menyelenggara akaun Kesatuan Sekerja mengikut undang-undang dengan mentadbir dana kesatuan dengan cara yang betul. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Proses penubuhan sebuah kesatuan sekerja bermula dengan musyawarat penubuhan yang diadakan bersama majikan. Seorang pengurusi dan peserta unit akan dilantik bagi menjalankan musyawarat tersebut. Musyawarat ini bertujuan untuk menentukan skop keahlian dan melantik ahli jawatan kuasa, menentukan iuran pemasukan dan keahlian bulanan, menentukan nama dan alamat kesatuan sekerja, membincangkan dan menetapkan peraturan kesatuan sekerja. Proses yang seterusnya ialah permohonan pendaftaran akan dilaksanakan selepas sebulan sebuah kesatuan sekerja tersebut ditubuhkan mengikut Seksyen 8 Akta Kesatuan Sekerja 1959. Walau bagaimanapun, tempo tersebut boleh dilanjutkan selama 6 bulan mengikut Seksyen 8E dalam akta yang sama. Proses yang terakhir ialah pendaftaran dan pengaktifan sebuah kesatuan sekerja perlu dilakukan di jabatan Balai Kesatuan Sekerja. Walau bagaimanapun, permohonan pendaftaran tersebut boleh dibatalkan jika didapati kesatuan sekerja tersebut melanggar mana-mana syarat seperti organisasi mempunyai kesatuan yang sedia ada, tujuan atau objektif kesatuan menyalahi undang-undang, pendaftaran dibuat secara khilaf, dan sebagainya. Kesimpulannya, kewujudan kesatuan sekerja ini dapatlah melindungi hak-hak yang sepatutnya dimiliki oleh pekerja seperti yang telah dijelaskan oleh rakan pembentang tadi, yaitu kadar upah, peraturan bekerja, perihal kenaikan pangkat, pemecatan dasar, dan keselamatan. Kewujudan kesatuan sekerja seharusnya membantu kedua belah pihak, yaitu majikan dan pekerja, untuk mewujudkan satu sistem organisasi yang baik, adil, dan mapan. Oleh yang demikian, kewujudan kesatuan sekerja dapat mewujudkan suasana kerja yang sihat serta perusahaan akan semakin berkembang dan berjaya. Saya sudahi sesi pembentangan ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.